sihatkan raga, makan buah, sihatkan mata. Kumpulkan ilmu dalam dada, amalkan ia di kehidupan nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uhwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia kepada ahli panel dan penonton dirahmati Allah sekalian. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama menonton forum yang telah dianjurkan oleh Kolej Matrikulasi Johor di atas Thailand pada hari ini. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya terlebih dahulu ingin mengupaskan sedikit mengenai tajuk forum kita pada hari ini, iaitu adab dan kelebihan dalam menuntut ilmu. Pertama sekali, ilmu mempunyai 3 takrifan. Takrifan yang pertama menegaskan bahawa ilmu itu suatu sifat insani yang menerangi. Takrifan yang kedua sebagai pegangan yang benar, yakin dan berdasarkan bukti yang munasabah. Takrifan yang ketiga pula sebagai ketibaan makna dan keberhasilan diri dalam menerapinya. Seperti yang anda semua tahu, menuntut ilmu merupakan satu kewajipan ke atas setiap insan walau dalam apa cara sekalipun. Sebagai bukti, terdapat beberapa nasyarat yang dapat saya memberitahu anda semua. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa menuntut ilmu adalah merupakan kewajipan ke atas setiap Muslim. Yang kedua, Al-Quran telah menegaskan bahawa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang ketiga, firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 membawa maksud Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Oleh itu, terselahlah bahawa betapa pentingnya untuk kita menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu di dunia ini. Meskipun kita berada di dalam pandemik COVID-19, proses pembelajaran masih perlu diteruskan walaupun dengan cara yang berbeza, iaitu di atas talian. Tetapi, apakah daya, adab-adab dan kelebihan menuntut ilmu adalah sama seperti pembelajaran biasa, iaitu secara bersemuka. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Bersama saya, 2 orang ahli panel yang tidak asing lagi cantiknya. Ahli panel kita yang pertama nampak pemalu tetapi petah berkata, iaitu saudari Nur Hashimah binti Muhammad Sani. Dan yang kedua lagi bergaya, iaitu saudari Nur Abidah binti Abi Rahim. Baiklah, daripada kita melengahkan masa lagi, saya akan mengajukan soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Nur Hashimah. Apakah pendapat anda tentang konsep menuntut ilmu dan adab-adab ketika menuntut ilmu? Terima kasih untuk Cik Moderator yang bijaksana. Saya sangat berbesar hati untuk menjadi salah seorang panel forum kita pada hari ini. Para penonton sekalian, seperti yang anda tahu, ilmu pengetahuan merupakan prasyarat terpenting bagi membangunkan bangsa yang kuat dan dihormati. Setiap perkara di dunia ini mestilah bersandarkan kepada ilmu, seperti iman dan perkara keagamaan, ekonomi, politik, sosial, perpaduan dan sebagainya. Ilmu pengetahuan juga adalah asas pembentukan sesebuah tamadun, manakala akhlak pula adalah pengukuh atau pengutuh yang berperanan mengekalkan kekuatan pembangunan bangsa, negara atau sebuah tamadun. Maka dari itu, pemahaman bagi konsep menuntut ilmu merupakan perkara yang penting kerana ia merupakan aset yang sangat-sangat berguna dalam kehidupan anda. Kemuliaan seseorang terletak pada ketinggian ilmunya. Malah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat bagi siapa yang menuntut ilmu sebagaimana firman-Nya. Allah mengangkat beberapa darjat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Surah Al-Mujadilah ayat 58. Para penonton yang dihormati, ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatannya, hingga penuntut bukan sahaja mendalami dan menguasai sesuatu bidang tersebut, bahkan sifat merendah diri seperti resi padi yang semakin berisi semakin menunduk. Melalui adab yang dijaga, akan terselah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Islam menegaskan terdapat beberapa adab yang perlu dijaga oleh pelajar-pelajar tersebut kerana ia sangat rapat dalam diri kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama adalah tak lain tak bukan adab dengan guru. Kerana adab dengan guru adalah perkara paling penting yang perlu diberi perhatian.
adab itu turut menuntut pelajar supaya menggembirakan hati guru kerana ia sebahagian daripada usaha mendapat keberkatan daripada mereka. Penuntut ilmu perlu menghormati dan memuliakan guru mereka ataupun orang yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Setiap pelajar wajib menghormati gurunya agar ilmu yang dipelajari mendatangkan keberkatan dan keredaan Allah. Memetik kata-kata ulama tersohor Imam Al-Ghazali dalam karya beliau Ihya Ulum Al-Din, beliau mengangkat martabat guru dengan menyatakan, sesungguhnya ibu bapa adalah sebab kewujudan anak di muka bumi ini. Namun kehidupan ini akan binasa. Sedangkan guru sebab kepada kejayaan abadi seseorang di akhirat yang kekal selamanya. Berdasarkan kata-kata Imam Al-Ghazali ini, tidak dinafikan guru membawa kejayaan dalam kehidupan setiap individu di dunia ini. Guru menjadi penyuluh dalam kegelapan, memberi sinar harapan kepada anak didik untuk terus bangun dan melangkah kejayaan dalam kehidupan. Ilmu yang disampaikan menjadi manfaat dan panduan hidup sepanjang zaman dan merungkai setiap kejahilan yang ada dalam diri. Oleh itu, pentingnya adab berguru dipraktikkan selama menuntut ilmu. Hal ini ditekankan kerana tingginya martabat seorang guru dalam perjuangan mereka menyampaikan ilmu kepada anak didik. Justeru, penuntut ilmu perlu memastikan bahawa tindakan mereka sentiasa disenangi oleh guru dan menjauhi segala perlakuan yang boleh mengundang rasa marah guru-guru mereka. Selain itu, seperti yang diketahui oleh Cik Moderator dan penonton yang dikasihi sekalian, sekarang Malaysia sedang mengalami pandemik COVID-19 yang menyebabkan sesi persekolahan secara bersemuka terpaksa ditangguhkan. Para pelajar dan guru-guru terpaksa melakukan kelas secara atas talian yang berjalan di tempat masing-masing bagi memastikan sistem pembelajaran berjalan seperti biasa. Oleh itu, adab menuntut ilmu juga perlu disesuaikan mengikut cara pembelajaran norma baharu. Salah satunya ialah sertai kelas dengan lebih awal serta tetaplah sertai kelas walaupun terlambat. Sebab kita tahu walaupun kita belajar di atas talian, dia tak sepatutnya menjadikan alasan untuk kita masuk ke kelas itu dengan lambat. Macam yang sekarang, bila cikgu dah mulakan kelas, mesti dia akan tunggu 10 ataupun 15 minit untuk bagi semua pelajar masuk. Sebenarnya lagi mudah untuk kita lakukan adab jadi dengan menyertai kelas dengan lebih awal. Jadi tak payah terkejar-kejar ke kelas, tak payah nak ada masalah internet sebab kita buka lambat, kita buka tepat-tepat. Kalau benda tu pukul 8, kita buka tepat-tepat pukul 8. Memang lambat lah untuk set semua benda. Jadi kalau kita dah siap daripada awal seperti kalau kita siap lebih awal, just tekan platform tu dah terus masuk. So tepat je kita masuk. Jadi gunakan peluang ini untuk amalkan adab yang diajar oleh para ulama dan golongan ilmuwan. Masuk kelas lebih awal daripada guru. Anda, macam saya cakap tadi, anda boleh masuk kelas 2 atau 3 minit lebih awal. Kerana guru juga ada yang sediakan link lebih awal, 10 minit lebih awal. Jadi kita terus masuk je. Jangan biarkan cikgu-cikgu anda tertunggu-tunggu. Walaupun saya tahu, walaupun ada yang bangun lambat atau ada masalah capaian internet, tetaplah sertai kelas anda. Pasti bukan senang untuk menyesuaikan diri dengan norma baru, dengan belajar atas talian. Lepas tu kita duduk kat rumah, jadi banyaklah gangguan yang ada. Tapi kalau lama-kelamaan kita mempraktikkan ini semua, pasti akan terbiasa. Jadi jangan sia-siakan ini untuk menuntut ilmu. Baiklah, terima kasih Saudari Nur Hashimah di atas penerangan yang panjang lebar mengenai adab-adab menuntut ilmu tersebut.
Walau bagaimanapun saudari Nur Hashimah, masih terdapat beberapa adab lain yang perlu diamalkan oleh para pelajar di luar sana. Oleh itu, saya mahu bertanya kepada ahli kita yang kedua, iaitu saudari Nur Abidah, apakah pendapat anda tentang adab-adab lain yang perlu diamalkan oleh pelajar di luar sana? Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator. Saya amat menunggu masa ini untuk saya berikan pendapat saya. Pendapat saya tentang soalan Cik Moderator, adab lain yang saya boleh kongsikan ialah kita mestilah rajin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Semasa menuntut ilmu, doa mestilah seiring untuk memudahkan kita memahami apa yang kita pelajari. Rasulullah juga sudah berpesan kepada setiap umat yang menuntut ilmu, pintalah doa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dihindarkan dari ilmu yang menyesatkan. Sekiranya ada ketika kita tidak memahami sesuatu pelajaran yang dipelajari, doa merupakan senjata yang paling membantu kita untuk mudah memahami. Kerana apabila kita berdoa, nescaya Allah akan membantu kita. Adab kedua yang saya ingin kongsikan pada sesi perbincangan forum kita hari ini berkenaan dengan adab menuntut ilmu walaupun di atas talian. Berikutan dengan perkongsian panel pertama, mestilah menyertai kelas dengan lebih awal. Adab kedua yang saya ingin kongsikan, mestilah berkomunikasi dengan baik melibatkan diri secara aktif. Di sini, setiap pelajar mestilah menggunakan gambar dan nama pelajar sendiri supaya guru yang mengajar tidak tertanya, siapakah anda? Adakah anda pelajar kelas ini? Hal ini akan memudahkan guru mengenali kita. Sekiranya ada pelajar yang ingin bertanyakan soalan, pelajar tersebut mestilah meminta izin terlebih dahulu supaya tidak memotong penyampaian guru tersebut. Pelajar juga perlulah memastikan mikrofon ditutup sekiranya tidak ingin menjawab soalan atau tidak ingin mengajukan soalan. Hal ini bagi memastikan guru dan pelajar lain tidak terganggu dengan bunyi-bunyi pelik. Pelajar juga mestilah aktif di dalam kelas supaya tidak membuatkan guru berasa seperti bercakap seorang diri atau bercakap bersama dinding di hadapan mereka. Jadi haruslah pelajar bersemangat semasa sesi pembelajaran atas talian. Terima kasih saudari Nur Abidah di atas penerangan yang terperinci tersebut. Penonton yang dikasihi sekalian, demikianlah tadi penjelasan yang terperinci dan menarik daripada ahli-ahli panel kita yang bijaksana ini. Terbuktilah di sini bahawa mengikhlaskan niat semata kerana Allah, rajin berdoa kepada Allah, berkomunikasi secara baik dan melibatkan diri secara aktif dan menghormati guru merupakan adab-adab yang penting dan perlu diamalkan oleh pelajar-pelajar di luar sana. Okey, baiklah, kita teruskan perbincangan kita yang seterusnya. Sepertinya anda semua telah diberitahu sejak awal lagi bahawa orang yang menuntut ilmu pasti akan mendapat kelebihan-kelebihan yang menarik. Tetapi apakah kelebihan-kelebihan tersebut? Untuk menjawab persoalan ini, saya akan serahkan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Hashimah, untuk menyampaikan apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh mereka yang menuntut ilmu. Dipersilakan. Terima kasih Cik Fatin kerana bertanya. Saya sebenarnya ternanti-nanti untuk ditanyakan soalan tersebut. Seperti penonton tahu, kelebihan orang yang menuntut ilmu ini ada banyak. Jadi saya cuma akan memberikan satu atau dua kelebihan saja. Yang pertama ialah orang yang berilmu mendapat kebaikan. Yang pertama, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu Taala menginginkan kebaikan padanya, maka akan difahamkan dalam masalah agama. Sahih Bukhari dan Muslim. Dengan ilmu, maka seluruh kebaikan akan mendatanginya. Ketika ibadah, dia akan beribadah dengan betul sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Ia juga beribadah dengan khusyuk dan ikhlas kerana ia tahu bahawa Allah adalah maha penguasa di dunia ini. Ketika ia bermuamalah, ia akan mengetahui apa harta yang halal dan haram untuk diberi kepadanya atau kepada keluarganya. Maka tak ada langsung perkara-perkara haram yang masuk ke dalam tubuh dia dan juga isteri dia. Dan selain itu,
ketika mendapat ujian daripada Allah, seperti seperti berupa bentuk kenikmatan seperti kekayaan, pangkat atau jawatan, ataupun dalam bentuk kesusahan seperti kematian, musibah ataupun sakit, dia akan menghadapinya dengan syukur dan sabar. Kerana kita tahu syukur dan sabar adalah sumber kebaikan yang menakjubkan, yang akan dimiliki. Syukur dan sabar yang tinggi akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan berilmu. Kelebihan yang kedua ialah yang dapat saya kongsikan kepada penonton pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi berselawat mendoakan para pengajar ilmu kebaikan ataupun orang yang dan juga orang yang menuntut ilmu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya, bahkan juga ikan, semuanya berselawat mendoakan orang yang mengajarkan ilmu kebaikan. Barangkali ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan makhluk yang bernama manusia. Orang yang berilmu akan mendapat kemuliaan yang tak terhingga. Bayangkan, Khalid dan makhluknya semua berselawat dan mendoakan orang itu, orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu ataupun pengajar yang menuntut ilmu, dan mengharapkan kebaikan dan kemuliaan itu ada pada orang itu sehingga akhir hayatnya. Jadi kita yakin bahawa kita manusia adalah makhluk yang mulia. Maka kita juga menyedari bahawa kemuliaan ini boleh menjadi tingkat yang berterusan hingga ke akhirat apabila kita menjadi seorang yang berilmu, menguasai ilmu dengan baik atau lebih baik dari yang lainnya. InsyaAllah akan memuliakan kita di hadapan manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudari Nur Hashimah di atas penerangan yang menarik tersebut. Tetapi apakah daya masih terdapat banyak lagi kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi oleh penuntut ilmu. Jadi tanpa membuang masa, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Nur Abidah, tentang persoalan apakah kelebihan yang selanjutnya yang akan diperolehi oleh mereka yang menuntut ilmu. Dipersilakan. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Cik Moderator yang tidak bosan untuk mengajukan soalan kepada kami berdua. Kudos saya berikan kepada Cik Moderator. Bagi pertanyaan Cik Moderator, jawapan saya yang pertama ialah beramal dengan ilmu yang dituntut dengan cara yang betul. Dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya perbezaan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang gemar beribadah sebagaimana keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang lain. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad. Mengapa di sini orang yang berilmu mempunyai keutamaan yang lebih mulia dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah? Semata-mata analogi mudah seperti seorang yang berilmu solat sunat 2 rakaat. Dia berwuduk secara sempurna dan betul, mengetahui syarat rukun solat dan hal-hal lain yang membatalkan ibadahnya. Sementara seorang lagi gemar beribadah solat sunat sehingga 8, 9, 10 rakaat, tetapi bacaannya tidak betul, tidak ketahui adab, syarat dan rukunnya. Di sini, di manakah yang lebih mulia amalannya? Jadi terbukti bahawa orang yang lebih tinggi ilmunya, dia akan membuat sesuatu perkara dengan lebih sempurna dan lebih terperinci. Bagi kelebihan yang kedua, saya berbesar hati untuk mengatakan bahawa orang yang berilmu ini akan takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pernah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ilmu menjadikan para ulama lebih takut kepada Allah, bukan hanya ilmu agama atau syariah, tetapi semua ilmu yang baik berasal dari Allah sehingga mereka yang mendalaminya dapat merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian lebih takut kepadanya. Ilmu akidah akan menjadikan manusia mengenal Allah melalui dalil-dalil nakli dalam ayat Al-Quran dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran dan kekuasaannya. Jadi sebab itulah orang yang berilmu akan menjadi takut dan lebih bertakwa kepada Allah. Terima kasih.
Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua di atas penerangan yang panjang lebar yang berhubung dengan pengetahuan sedia ada tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Maka demikianlah di antara kelebihan-kelebihan menuntut ilmu yang telah diterangkan oleh ahli panel kita yang pertama dan kedua pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin merumuskan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini. Agama adalah panduan hidup bagi pengadutnya dan dalam agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti, agama Islam sangatlah mendorong umatnya menuntut ilmu dalam kehidupan. Hal ini kerana ilmu sangatlah penting dalam kehidupan dan harta kita di dunia dan di akhirat. Adab-adab menuntut ilmu juga haruslah diamalkan bagi mendapatkan kelebihan-kelebihan ilmu yang tidak terkira. Konklusinya, dalam era globalisasi dan di dalam ancaman pandemik COVID-19 ini, masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan setiap apa yang mereka lihat di media sosial tanpa menilai baik dan buruknya. Isu ini menjurus kepada perkara negatif yang dapat mengundang keburukan kepada masyarakat dan negara pada masa kini. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pada zaman COVID-19 ini telah meluangkan masa yang lebih lama kepada gadget. Kemusnahan sistem sosial akan berlaku dengan pencanggahan nilai dan adab budaya timur. Ringkasnya, janganlah kita memandang rendah terhadap adab-adab menuntut ilmu ini. Meskipun cara pembelajaran kita pada masa sekarang ini berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, iaitu secara atas talian, adab-adab menuntut ilmu masih perlu dititik beratkan. Hal ini kerana keredaan Allah mudah untuk didapati, tetapi keredaan seorang guru sukar untuk didapati. Hal ini sama dengan kesalahan yang dilakukan. Kemaafan seorang guru susah untuk didapati kerana ianya bergantung kepada guru itu sendiri berdasarkan sikap yang kita lakukan. Oleh itu, adab-adab menuntut ilmu sangatlah penting bagi menjaga hati dan perasaan kedua-dua belah pihak dalam mendapat keberkatan dalam pembelajaran. Peribahasa Melayu juga ada menyatakan bahawa bab ilmu padi kian berisi, kian menunduk. Peribahasa ini menunjukkan bahawa semakin kita berilmu, semakin kita menunduk. Kita tidak seharusnya riak terhadap ilmu yang kita peroleh. Sebelum saya mengakhiri, saya telah mengumpulkan beberapa soalan yang akan dijawab pada hari ini oleh ahli-ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, apakah faktor yang menyebabkan murid kurang atau tidak beradab kepada guru? Dipersilakan ahli panel kita yang pertama iaitu Nur Hashimah untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih kepada penonton yang bertanya dan terima kasih kepada moderator yang bertanya, yang juga mengutarakan soalan tersebut. Soalan yang bernas, faktor yang menyebabkan seorang murid kurang ajar atau tidak beradab kepada seorang guru mereka. Banyak faktornya, tapi saya ringkaskan. Pastinya kita bermula daripada rumah, iaitu ibu bapa lah. Ibu bapa adalah pendidik di rumah, manakala rakan dan pistara juga ibarat pendidik sosial yang seharusnya membentuk adab seseorang. Tapi kalau ibu bapa itu gagal dalam mendidik anak mereka untuk menghormati orang-orang di luar sana, jadi menyebabkan pihak-pihak ini, pihak yang di luar itu, seperti guru, terpaksa mengambil tanggungjawab utama untuk mengajar dan membentuk akhlak tersebut. Jadi kita boleh dapat tahu kalau ibu bapa gagal mendidik anak mereka, terbitlah kejadian-kejadian yang murid kurang ajar kepada guru. Jadi begitulah. Jadi seperti kata pendapat kepada ibarat pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi ibu bapa perlu menyemai adab sopan, menuntut ilmu dan berguru agar ilmu diperoleh mendatangkan keberkatan dan selaras dengan matlamat untuk menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi saya harap jawapan ini dapat menjawab soalan penonton. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Hashimah kerana telah menjawab soalan tersebut. Seterusnya, soalan kedua yang saya perolehi pada hari ini ialah apakah kesan ataupun akibat sekiranya kita tidak menjaga adab dalam menuntut ilmu? Saya akan menyerahkan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua iaitu saudari Nur Abida untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator yang telah membacakan soalan dari penonton. Soalan yang kita sering dengar, apakah akibat, apakah kesan? Tetapi ada juga yang tidak mengetahui apakah sebenarnya akibat atau kesan tidak beradab ketika menuntut ilmu. Jawapan saya,
Ilmu yang kita pelajari tidak akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapakah kita tidak akan mendapat keberkatan? Seperti yang kita ketahui, semua di atas muka bumi Allah ini adalah milik Allah. Sekiranya kita tidak beradab, tidak menghormati, bagaimana Allah yang memberikannya kepada kita? Sebagai contoh, jika kita memang betul-betul inginkan ilmu tersebut, tetapi dalam masa yang sama kita tidak beradab dengan guru yang memberi ilmu ataupun siapa-siapa yang memberi ilmu kepada kita, kita tidak akan mendapat apa yang disampaikan oleh pemberi ilmu. Yang kedua, kita akan mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Sebagai contoh, kita ternampak iklan-iklan atau zaman sekarang orang panggil ads yang tak elok di muka bumi. Orang berilmu, dia akan perhatikan dan kaji betul-betul, elok ke iklan ni, bermanfaat ke untuk aku? Tapi dibandingkan dengan orang yang kurang berilmu, secara tidak langsung dia akan nampak iklan tu menarik, iklan tu wah macam best, dia akan tekan saja iklan tu. Jadi di situ kita telah nampak orang yang kurang berilmu akan mudah terpengaruh dengan apa sahaja yang mereka nampak. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada saudari Nur Albida kerana sudi menjawab soalan tersebut. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini yang sanggup mengorbankan masa mereka untuk melakukan perbincangan forum pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap adab-adab menuntut ilmu ini dan mendapat kelebihan yang dijanjikan. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat kepada semua hadirin yang menonton video ini. Sidang hadirin yang dihormati, menyusun pantun memakai rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun sekantar bersama, tibalah masa untuk berpisah. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel kita pada hari ini bagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang sanggup meluangkan masa untuk menonton video forum pada hari ini. Disebabkan kehabisan masa, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.